الله الله يا الله 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 يا الله. Satu lagi, patutnya tiap-tiap hari itu adalah keputusan terakhir lah. Sebab apa? Tak tahu bila meter penamat tu dekat mana kita ni tak tahu. Kan? Ada orang meter penamat dia 60. Ada orang meter penamat dia 43. Ada orang meter penamat dia 38. Jadi kalau 38, dia umur 37, memang keputusan terakhir lah. Tapi sebab tak tahu meter penamat itulah, yang Rasulullah kata, hendaklah kau beramal bagaikan mati besok. Mana rasakan meter penamat tu, tali tip yang orang Melayu je langgar tip tu, tu dapat nombor satu. Yang tip tu rasakan dia depan kita sebenarnya. Depan dah sangat hampir lah. Sangat hampir. Dan kita juga tak tahu apa berlaku akan datang, apa yang kita akan diuji akan datang. Sebab tu hati ni tak boleh lekang daripada mengharap dan bergantung pada Allah. Saya tadi dengan tubuh kat Menteri Negara, saya duduk situ lah. Duduklah baca akafi apa semua. Yelah nak pergi kan awal sangat. Takut jabat kau orang tak buka. Surau memang tak buka lah. Surau kalau 7 lebih ni tak buka. Pintu luar tak buka. Tu yang saya fikir kat mana nak landing. Tu saya duduk 7.30 baru keluar. 7 suku tu nampak imam tu dia keluar daripada bilik dia. Dia keluar cemas kan. Dengan seorang lelaki. Tu dia pandang-pandang saya. Saya kata apa dia pandang saya? Dia duduk kat luar. Sandar kat tiang. Saya kata, Mam, kenapa? Kenapa lah pula perempuan lalu? Dia kata, ada dia tu perempuan lalu. Oh, dia dah pergi mana tu? Tak tahu pergi mana. Punya budak ni kena rasuk. Dia rasuk. Nampak? Yalah, nampak dia bergaya jalan tu macam budak muda je lah. Dia rasuk. Tadi dia menjerit, dia tentas saya tak dengar pula menjerit. Dia menjerit daripada bilik rawatan tu kot, bilik imam. Kadang-kadang kita fikir yelah, masing-masing diuji dengan cara masing-masing lah. Lepas tu, bila kita ni okey tu maknanya tak ada kena rasuk, itulah. Kita tak ada rasa yang pelik-pelik. Patutnya kita syukur. Yang ni yang jarang kita syukur lah. Kalau kita rasa normal, tak normal. Tak semua orang dapat macam kita dapat. Tak semua orang boleh kerja macam ni. Ada orang kerja-kerja, lepas tu tertekan, lepas tu sebenarnya dia tertekan. Kadang-kadang bukan buat rasuk, dia tekan. Ada orang dia tak tahan dengan ujian yang dia hadapi, dia jadi macam tu. Jadi bila lihat satu keadaan ni depan kita kan, yelah saya selalu berfikir gitulah. Saya kena belajar lah. Bila saya dengar cerita ni, saya kena ambil satu benda yang ajar saya. Sebab apa? Kita kena pegang. Ulama kata apa? Dunia ini adalah guru yang sedia mengajar. Kata tu yang bagus tu. Dunia ini adalah guru yang sedia mengajar apabila engkau bersedia untuk menjadi pelajar. Jadi tengok tadi kelang kabut, perempuan ni hati dia resah lari sana kan, dalam laju. Jadi kita fikir, Alhamdulillah anak kita tak macam ni, kawan-kawan kita tak macam ni. Bukan kita fikir penting keluarga kita tak. Ni rakan kita yang kita ajar tak macam ni. Jadi syukurlah mereka dapat nikmat hati yang tenang. Walaupun tak setenang yang diharapkan, tapi tenang. Tak sampai peringkat itu. Itu benarlah Imam Ghazali kata, 4 cara untuk engkau baiki diri. 4 cara. Apa tu? Berguru dengan guru mursyid. Lepas tu apa? Bersahabat dengan orang soleh. Lepas tu apa? Mengambil kata musuh sebagai cermin. Nombor 4 ni yang saya kata tadi lah. Melihat alam sekeliling dan mengambil akan iktibar. Ambil iktibar lah. Ambil iktibar. Okey. Moga kita dapat belajar lah sedikit melihat keadaan sekeliling ni. Okey. E. Tengok baca kitab ni. E.
Menyapu, ya ke? I ke D? Lemak. Menyedut air. Ha? Punya bulu kepala. Menyedut air dalam hidung ni saya ada tunjuk tak slide ni? Saya tunjuk tak? Ini tak ada Slide yang dalil. lain sikit. Tunjuk dalil ni. Ambil dalil ni. Dalil ni ambil. Kitab ni tak ada dalil. Kitab ni ringkas. Kitab ni sebenarnya silibus sekolah menengah kat Johor. Kita belajar ni buku sekolah menengah je. Jangan naik action lah. Level budak perempuan tu je kita ni. Kaya lah. Orang sini biasa belajar tinggi-tinggi. Lagi bawah. Ini level sekolah menengah ni. Sebab tu dia simple. Tapi kalau dalam Mu'tal Al-Badrain, kalau dia punya tahqiq kan, dia punya syarah dan kitab-kitab yang besar, selalunya dia masukkan dalil. Jadi dalil ni yang kita kena tahu ni, apa dalil yang kata sedut air dalam hidung ni? Apa dalil yang kata berkumur-kumur? Jadi dia adalah dalil yang sama. Humran dari Humran ni, sahabat nama Humran ni, Uthman radhiyallahu anhu meminta air wuduk. Ni khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia minta air wuduk dan sahabat ni nampak dia kumur-kumur. Uthman ni kumur-kumur, Sayyidina Uthman ni. Kemudian dia masuk air dalam hidung dan dia hembuskan keluar. Dia keluarkan air dari mulut dan dia hembus dia keluar. Kemudian Uthman berkata pada Humran ni, saya melihat Rasulullah berwuduk seperti wudukku ini. Dia kata dia nampak Rasulullah ni wuduk di sini. Jadi inilah antara dalil yang mengatakan wuduk ni ada kumur-kumur, ada masuk air dalam hidung. Dan Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah bersabda, apabila berwuduk seseorang, kamu, maka hendaklah dia menjadikan air ke dalam hidungnya dan kemudian hendaklah dia mengeluarkan air itu dalam hidungnya. Ini yang dikatakan dalil mengatakan masuk air dalam hidung, keluarkan balik. Okey. Ulama yang menetapkan ni sunat. Rasulullah tak kata sunat engkau, tak kata. Jadi kalau kita tak pakai ulama, kita kata kita nak ikut Quran dan hadis. Kita tak ada satu peringkat yang di tahap mustahid untuk menyatakan hukum ni macam mana. Jadi jada kelayakan ni Imam Syafi'i, Imam Maliki, mereka ni memang ada kelayakan dan mereka ni dekat dengan zaman Nabi. Dan mereka ni dan sahabat-sahabat juga memutuskan benda ni sunat. Lepas tu ada orang kadang-kadang dia kata saya tak nak ikut ulama, saya nak ikut Quran, saya nak ikut hadis. Itu tak boleh putuskan. Itu tak boleh putuskan. Jadi ulama yang sepakat apabila mereka mengkaji hadis, mungkin mereka melihat ada masa Nabi tak buat dan selalunya Nabi buat. Lepas tu mereka letak sunat. Lepas tu mereka ada kajian mereka sendiri dan mereka memahami Quran dan hadis. Lepas tu kita jangan sekali-kali kita dengar percakapan ada orang kata nak ikut ulama ke nak ikut Nabi. Ni. Lepas tu kita jawab, nak ikut Nabi ke nak ikut engkau? Saya jawab gitu. Payah nak faham. Dia kata nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Apa ingat ulama ni ikut siapa? Ingat Imam Syafi'i ni dia buat sendiri je hukum ni. Dia mesti ikut peraturan Nabi. Dia mesti ikut peraturan guru-guru dia ambil dari Nabi. Jadi perkataan ni jangan guna. Ada orang guna perkataan ni Kita tak nak ikut ulama, kita nak ikut apa? Kita kan nampak Nabi semayang. Tahu tak? Dan dia perturunkan ilmu ni sampai kita ikutlah ulama-ulama ni. Ulama-ulama mazhab yang hebat-hebat ni. Dia kata, aku tak nak, aku sunnah, aku tak ada mazhab. Dia kata, mazhab aku ikut Nabi. Okey, sekarang Nabi kata, apabila wuduk, jadikan air dalam hidungmu. Kemudian keluarkan air. Okey, apa hukum? Kalau boleh nak ikut hadis, nak ikut Quran, apa hukum ni? Apa hukum? Apa hukum masuk air dalam hidung? Lepas sini tak cakap ni, sunat ke wajib? Tak cakap. Jadi ulama yang putuskan, ni sunat.
Ini sunat. Jadi kita pegang pada kata dalam kitab dah susun dah. Sunat, sunat. Hikmah berkumur tu saya dah cerita dah. Sorry, gambar-gambar pun saya dah buat dah. Okey. Yang eloknya pun saya dah cerita dah. Dari Abdullah bin Zaid menuturkan cara wuduk Rasulullah, kemudian beliau berkumur dan memasukkan air dalam hidung melalui satu tapak tangan. Ini yang dikatakan dalam kitab, dia kata sunat buat serentak. Yang kita kata dulu kan, serentak. Ambil air tapak tangan ni, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung. Kenapa? Nabi pernah buat macam ni. Dan diulangnya kelakuan itu 3 kali. Siapa kata? Abdullah bin Zaid. Jadi, kita ada improvement belajar dan kita tahu dalil Nabi buat serentak. Ada juga yang kata Nabi buat asing-asing. Jadi ada keadaan Nabi buat serentak. Jadi kalau kita buat serentak pun mengikut cara wuduknya Rasulullah. Apa kata ni? Abdullah bin Zaid, dia nampak dua mata dia. Dia cerita dengan sahabat-sahabat. Akhirnya dengan rahmat Allah, cerita tu sampai kat kita. Jadi, lepas tu benda ni jangan hanya jadi adat biasa ambil wuduk. Tapi elok tahu ni Nabi buat lah. Macam ada orang tanya, Ustaz, macam mana yang dikatakan raya itu ibadah? Ni besok nak ceramah ni. Putrajaya. Macam mana dikatakan raya itu ibadah? Dia ada 2 perkataan lah. Satu ibadat, satu lagi apa satu? Yang disamakan. Adat. Kan? Selalu raya ni adat. Dia tak jadi ibadat. Tapi sekarang jadikan ibadat. Dia membezakan adat ni ibadat ni apa? Ni pokok dia. Apa beza kan? Saya duduk dalam masjid, duduk saja. Hujan turun, saya duduk dalam masjid. Saya duduk dalam masjid, saya ni iktikaf. Jadi mana satu ibadat? Tadi duduk saja, bukan ibadat. Duduk ni iktikaf, ada ibadat. Apa ibadat? Iktikaf. Jadi yang membezakan adat dengan ibadat ni adalah niat. Itu niat. Jadi nak bezakan raya ni adat dengan ibadat ialah niat. Orang makan, kita pun makan. Betul tak? Raya tak boleh tahu. Kenapa kita makan? Kalau orang makan sebab raya, dia dapat pahala. Dia jadi adat makan lah. Rendang, ketupat, apa benda lah. Tapi kalau kita makan sebab taat, kenapa kau makan? Allah haramkan kami berpuasa, kami makan. Makan tau, bukan untuk darah. Saya tahun berapa, dulu 10 tahun lalu sakit perut lah. Sakit perut tau. Masa tu pergi 12 rumah. Saya kira 12 rumah, pagi ke malam. Masa tu mak Zara ramai lagi hidup kan. Bawa anak ni, paksa dia orang pergi rumah ni. Sampai malam saya kira 12 rumah. Besok bermulalah peristiwa yang menyakitkan. Yelah sampai mak Zara, makan lah. Kau datang jarang makan lah, makan. Rendang ni, mak Zara ni rendang tok. Mak Zara ni rendang nek. Mak Zara ni rendang ayam. Mak Zara, orang tua ni, dia kalau anak buah datang, dia memang seronok lah. Dia kata cubalah dodol ni, makan lah ni. Kita ni antara, kita memang kuat makan. Antara kuat makan dengan pasangan, makan. Besok berebut tandas lah. Betul lah. Anak-anak pun ada sakit perut. Lepas tu, hati-hati lah. Lepas tu kena hati-hati lah. Hati-hati di jalan raya ni lah. Jalan raya je, hati-hati dia dekat pinggan. Lebih je, out. Besok tak boleh buat apa dah. Besok nak pergi ni, plan nak pergi sana. Orang datang pun tengok muka, kita rumah sakit perut di muka. Tak bagus lah. Tapi kalau kita makan, kenapa kau makan? Aku makan sebab aku diharamkan puasa. Dapat pahala. Perempuan kalau haid, bila waktu azan, dia tak semayang. Dan dia kata, aku tak semayang sebab Allah larang aku semayang. Jadi dia tak semayang, itu adalah taat. Ada perempuan sedih, Allah 10 malam pula datang haid. Pulang tahir ni datang haid. Nak terawih tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Sedih. Apa nak sedih? Allah larang. Allah larang aku buat. Jadi meninggalkan larangan Allah itu adalah ketaatan, betul tak? Nampak pada? Maknanya kalau makan sebab makan raya,
maknanya adat. Tapi kalau makan sebab kita dilarang puasa, lepas tu kita makan. Jadi ibadat lah, kenapa? Taat. Taat apa? Allah tak bagi kita puasa. Ha, macam pergi kubur. Orang pergi kubur pagi-pagi kan? Adat. Kebiasaan orang pergi kubur. Ibadat, pergi kubur, beri salam, ikut adab, rasakan tahun ni aku pergi kubur. Tahun depan tantah orang pergi kubur aku. Ha. Atau orang pergi kubur lain. Tu ada staf KKR tu. Tu dulu di tingkat 7 tu. Sudah tingkat 7. Dia jabatan cerun. Cerun kan tingkat 7 kan? Dia facilities. Dia dulu dia jaga orang potong rumput. Mana kubur dia? Tu? Mungkin. Mungkin. Mungkin orang datang kata, sinilah arwah ni meninggal. Siapa? Kawan saya. Dia cakap dengan suami dia. Kawan saya bang. Ialah staf KKR tu lah. Sinilah kubur dia. Mana? Tu kubur dia yang ujung. Mungkin orang cakap gitu. Jadi ibadat dia apabila datang pada kubur dan merasai mengambil iktibar akan kematian. Apa jadi ibadat? Kalau datang macam dekat setengah negeri, dia orang datang, dia orang tukarkan apa? Ada kain putih tu. Kalau kat Melaka saya tengok lah. Pingsan tu ada kain putih. Jadi kalau hari raya, saya selalu hari kedua saya balik Melaka. Sebab ada mak saudara ni hari kedua, dikumpulkan semua saudara Melaka ni, dikumpulkan kat rumah dia. Dia buat open house lah nak cakap. Tak tahu lah tahun ni dia buat tidak. Ni. Kalau kita pergi kat kubur kan, raya kedua ni kita nampak kain ni putih, cantik. Sebab apa? Dia ganti. Kalau setakat kita ganti, tak rasa apa-apa, dia jadi adat lah kebiasaan. Tapi kalau kita ganti, kita rasa, besok orang ganti kain kapan aku. Jangan ganti kain kapan, aku lambat lagi, muda, confident, muda. Balik kubur rebah, meninggal. Tu ada kawan saya tu, kawan kecil. Kawan waktu kecil tau, kawan waktu tingkatan 2. Saya tak, tingkatan 2. Saya duduk, masa saya duduk rumah tu, saya dah jam 4. Kawan saya jam 4. Bila ada Facebook, zaman ada Facebook, jumpa balik. Sekali jumpa dia ada budak kawan baru, nak kahwin, kawan sekolah. Dia jemput saya. Saya pergi lah. Dia kata tu anak Mak Ambam ada. Mak Ambam ni mak dia nama kami panggil Mak Ambam. Tu anak Mak Ambam ada. Lepas tu saya jumpa dia kata ya aku lupa nak cakap kau. Dia kata adik dia meninggal pada hari yang sama. Satu umur 41, satu umur 43. Gitulah. Lebih kurang gitulah umur dia. Meninggal pada hari yang sama. Dia kata pagi tu adik dia kena attack. Meninggal. Lepas tu balik buat kenduri. Masa nak mula tahlil tu, abang dia pula gebah kena attack. Adik abang ni lah, ni adik ni abang. Dia yang tua. Dia pula gebah kena attack. Daripada dia buat tahlil, tak sempat buat tahlil, nak kuruskan ni pula ni, yang meninggal ni. Rumah dia kat Cerah Berana. 2 beradik. Dia kata adik aku meninggal dalam 1 hari 2 orang. Lepas tu saya tanya dia kenapa kau tak cakap aku. Waktu tu otak aku dah benda cukup pening gitu. Aku tak fikir nak beritahu kau. Sebab adik-adik dia pun saya kenal lah. Saya kata dulu kita kecil-kecil kalau kawan, keluar masuk rumah kawan-kawan ni macam biasa je. Tu dia kata Allah dia kata. Mak dia sampai sekarang macam bingung lah, macam sedih. Tu nak cakap apa kan. Jadi bila kita belajar ni, kita ada dalil. Maknanya kita ada improvement lah. Improvement dalam ilmu kita. Kalau tidak kita macam tu lah tahu ini macam ni. Kenapa Nabi buat macam ni. Ada hadis ke? Ni ada hadis gini. Gitulah. Menyapu seluruh kepala. Okey. Tengok juga. Ni. Saya nak copy dalil ni. Ni belajar online ni sebenarnya. Tapi boleh guna lah. Sayang pula tak guna. Cuba tengok slide ni. Menyapu seluruh kepala.
Tu besarkan lagi lah. Sekiranya seorang yang berwuduk itu memakai serban atau songkok atau sebagainya. Sebagainya apa? Apa-apa sebutlah, kopiah ke, tudung ke, apa ke. Dan ia tidak berkendak membuka benda-benda itu. Dia dia nak sapu kepala dia. Tapi dia tak nak buka dia punya alas kepala. Tak nak buka songkok, tak nak buka serban, tak nak buka apa. Itu maksud dia. Setelah disapu sebahagian, sedikit daripada kepalanya, sapu macam ni. Ini yang wajib tadi ni. Ini. Memadai dapat sunat juga setelah juga dengan menyapu bahagian atas serban songkok tu. Jadi dia macam ni. Tengok Dia sapu ni wajib. Kita basahkan semua tangan, sapu ni wajib. Lepas tu, saya buka. Kalau tak nak buka lah. Dapat sunat menyapu seluruh kepala. Tu saya kata pernah tengok buat tak kat masjid? Saya pernah tengok. Kebetulan saya tengok lah, nampak. Dia basah tangan dulu, dia sapu sikit, lepas tu dia sapu atas dia kopiah. Waktu tu tak kena serban dia kopiah. Yang wajib, sapu sini, wajib. Lepas tu nak dapat sunat, okey. Kalau pakai tudung, ada tempat duduk perempuan ni kadang-kadang dia tidak tutup tau. Dia tutup tapi tutup dia tak berapa kemas. Maksudnya kalau orang lalu, orang nampak kita. Jadi tak buka tudung. Jadi sapu belah ni, nak sapu kepala, masuk air dalam tudung. Okey, cukup. Lepas tu tangannya basah ni atas tudung. Alah ustaz, rosaklah tudung air. Nyampah aku tengok. Ada tudung. Dapat pahala. Kalau kita nampak orang buat, jangan pelik. Kenapa? Rasulullah pernah buat. Kalau kita belajar, kita kata, apa abang ngaji? Orang sapu kepala, dia sapu kopiah. Ni ada orang cakap ni. Kalau abang ngaji tu dengar, nasib kau tak baik lah. Dia tanya, awak ni ada belajar agama tak? Ya, bisa. Dia siapkan peluru dia, dah habis kau. Kita patut je sapu kepala, bukan sapu kopiah. Wah, dia kata gitu. Tak belajar, mana tahu. Itu kena belajar. Jadi dia kata tak payah buka lah. Membadai lah dia kata. Disapu bahagian sedikit kepalanya yang wajib. Mendapat sunat juga dengan menyapukan air ke atas serban atau songkok tu. Kenapa ni? Ada Sayyidina Umar kata, aku melihat baginda Rasulullah SAW, ni dalil ni, menyapu di atas kain serbannya. Menyapu di atas kain serban dia. Nah, dia pakai serban, dia sapu atas kain serban tu. Dia sapu semua. Janganlah ambil air bertakung macam ni. Basah lah. Kan? Dia bukan basuh, dia sapu. Dia basahkan di tangan. Lepas tu yang lebih tu, tudung pun tak apa lah. Tudung. Kalau tudung buat basah lah. Basah ke kalau buat tudung? Sikit kot basah. Ustaz, tudung air Ustaz. Tudung air mahal Ustaz. Tudung apa yang mahal tu? Hari ni tak pakai Faridah pun dah jarang pakai dah. Yang popular kan tudung apa? Bawal. Wah, Bawal memaintainkan diri dia. Sampai sekarang sebut Harga pun dah makin mahal Ustaz. Harga mahal? Bawal premium. Oh, dia naik ke pangkat bawal premium. Untuk ikan bawal. Ikan patin pula Ustaz. Pinggan nak buat tudung ni jual lah. Patin premium. Tudung patin ni. Patin premium daripada Temeluk. Tengoklah laku tak laku. Bawal laku.
Ada dulu budak pejabat kata, dia kata, Ji, saya kalau pakai tudung bawal kan. Masa tu, diorang pergi outstation lah. Ramai-ramai, saya pun ada. Jadi tinggal ni dekat apa, yang tempat popular tu, Wakaf CA. Jadi korang ni beli apa ni lama? Ni tudung bawal. Oh, saya kalau pakai tudung bawal, kepala saya kelihatan besar. Macam-macam kata. Rasulullah ni, dan Umar ni nampak dia sapu moza. Ini dalil sapu moza ni. Sapu moza. Kita belajar kot moza ni. Dan dia menyapu di atas kain serban dia. Kaedah, okey tengok kat slide ni. Kaedah yang paling sempurna ialah menemukan hujung telunjuk jari. Ni telunjuk ni. Temukan. Ni dia kata cara nak sapu kepala. Hujung telunjuk jari pada permulaan kepala. Mana mula kepala? Ni lah. Bukan ni. Ni. Ni mula kepala dia ni. Temukan hujung jari. Telunjuk jari. Dan menyapunya ke hujung belakang tengkuk. Yang eloknya kita buka lah. Buka serban lah kalau nak buat. Ni, dia macam ni. Dulu kalau guru ajar, dia tunjuk lagi satu. Ni. Ni kat sini. Ini kat sini. Dia ada kaedah tau. Kalau kita ikut kaedah ni, dapat sunat kaedah pula. Ulama ajar. Bukan macam ni bukan. Bolehlah juga buat. Tapi kalau buat macam ni, maknanya nampaklah kita ni tak belajar lah. Tak belajar lah. Sama macam orang kat Tarbin. Kan, macam orang kat cara. Begitu, macam ni. Nampak kita tak belajar kaedah lah. Lepas tu nak kena belajar, setiap benda ni belajar kaedah dengan betul. Jadi letak sini, menemukan dua ujung jari. Ni ujung jari, temukan ini. Lepas tu ni, letak kat sini. Lepas tu, basah tangan, letak sini. Trap sampai tengkuk. Sampai tengkuk. Sebab tu, wuduk ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia tak ada khas basuh tengkuk. Tak ada. Sapu tengkuk tak ada. Tapi yang ada, sapu tengkuk bila kita tarik ni, sampai tengkuk. Ada juga orang buat macam ni pun tak apa. Macam ni, temukan ni kat sini, tarik. Pun tak apa juga. Jadi buat. Ini kat sini. Lepas tu, letak ujung jari. Jarang nampak orang buat kat masjid Jarang lah kalau kat masjid nampak orang wuduk jarang. Orang macam ni selalu. Tapi tarik. Itu kaedah tu. Dari Abdullah bin Yazid bin Ashim tentang cara wuduk, dia berkata, Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Dua tangannya. Jadi kalau buat dua tangan, itulah cara Rasulullah. Dua tangannya. Dari muka ke belakang. Bukan daripada belakang ke muka. Ikut sebiji-sebiji hadis cakap. Niatkan aku mengikut Nabi. Tapi tak kena belajar cara ikut Nabi. Mudah-mudahan bila buat cara ikut Nabi, nanti Nabi kenal kita. Di padang mahsyar. Dia panggil kita pergi Telaga Kausar. Allah. Dia tolong kita. Katakanlah ditakdirkan kita ni, oh kau ada dosa. Malaikat kata, kau masuk neraka dulu. Kita ni ikut Nabi. Kita ni rajin selawat. Rasulullah dia kenal kita. Sebab kita selalu bersalam kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu salam. Selawat dan salam. Sebab tu guru ajar, sebaik-baik selawat pada Rasulullah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tu saya pegang, saya kalau selawat saya pegang yang ni lah, saya baca yang ni. Sebab Rasulullah kata, bila umatku memberi salam padaku, Allah masukkan rohku dan aku menjawab salam dia. Kalau kita selalu bersalam dengan orang akan ingat kita, betul tak? Kadang kita nampak tak ada. Syahid tak ada. Cakap contohlah cakap Murtadah nanti jumpa Syahid ke salam. Bila kita terima salam orang, kita tahu orang tu ingat kita. Betul tak?
Kita bersalam pada Rasulullah, maknanya kita ingat Rasulullah. Rasulullah ni, orang tak ingat dia pun dia ingat. Kasih dia pada umat. Ini kan pula orang yang ingat dia. Dia akan ingat. Dan dia memperlihatkan bagaimana kita wuduk ni, kita ikut cara dia. Kenapa? Kita yakin Rasulullah ni dia buat ni semua terbaik. Sampai peringkat apa? Sampai peringkat dia akan menyatakan rindu dia pada kita. So, Rasulullah ni lepas asar dia menangis Dia menangis Dia kata aku rindu ikhwan aku. Ikhwan ni saudara lah. Sahabat kata bukankah kami ni saudara engkau? Apa keperluan kau semua kami akan buat. Waktu Rasulullah ni keperluan dia, sahabat dia volunteer. Makan minum dia semua dia volunteer. Rasulullah tak minta. Tapi dia volunteer. Dia kata bukan, kamu sahabat aku. Ni. Dia kata aku rindu ikhwan. Dia gunakan rindu. Rindu ni maknanya dia nak jumpa. Aku rindu umat aku di zaman yang tak pernah dengar suara aku, tak pernah lihat wajah aku, tapi mereka beriman dengan aku. Tuba wa tuba wa tuba. Tuba wa tuba wa tuba ni apa? Kalau dulu Ustaz Selain Kamus diterjemahkan, dia kata apa? Bahagialah, bahagialah, bahagialah mereka. Tapi kamu sahabat aku, Rasulullah kata, tuba, satu je orang sebut. Tapi orang akhir zaman tak pernah tengok muka, tak pernah dengar suara. Your voice never heard, your face never seen. Dulu nasyid tu saya buat kan, masuk TV. Your voice never heard, your face never seen. You're clearly missed by heart of man. Kau dirindui oleh orang-orang ramai. Walaupun muka kau kami tak boleh tengok, suara kau kita boleh dengar, tapi kau dirindui oleh orang ramai. Itu dulu masa buat rancangan apa tu? For you Rasulullah. Dekat sini lah. Kat Jakim ni, rakam. Bajet tak ada. Jadi buat video klip dekat tangga Jakim, dekat depan Jakim. Lepas tu pusing belakang Jakim. Lagi habis Jakim di tempat tu habis ambil gambar. Tak ada bajet. Your voice never heard. Your face never seen. But you are clearly missed by heart of man. Buat Nabi suruh buat. Nabi suruh buat. Nabi suruh buat. Kenapa kau buat begini? Kenapa kau buat begini ni? Kenapa kau tak nak buat begini? Begini pakai kepala macam ni. Nabi buat macam ni. Nabi guna dua tangan. Memanglah kena ikut Nabi je tak? Tak ikut Nabi, ikut apa? Lepas ni wuduk kan dohor kan. Wah. Style baru. Bukan style baru. Baru tahu, baru belajar. Nanti anak kata, mak, wah dulu mak macam ni, sekarang mak macam ni. Style baru. Mak baru belajar. Hari ni mak nak buat. Dan mak akan buat macam ni sampai mak mati. Okey lah. Ni dah belajar pun masih lagi tak buat. Tak ada perubahan. Sama dulu, kini dan selamanya. Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka. Tu yang kita kata tu sini. Tengok lepas tu ada orang sini. Ni, stroke. Lepas tu, patah balik. Patah balik. Saya tengok. Saya dulu, saya selalu tengok lah. Tapi kalau kat Malaysia, saya jarang tengok. Kalau negara, saya tengok. Orang Arab buat lah. Orang Arab buat. Sekali tu dulu saya nampak dekat Eropah lah. Dekat Amsterdam punya surau, ada orang Arab masuk. Wah, saya kata dia ni kehijab betul. Ni, dia buat macam ni. Sampai tengkuk, patah balik. Berapa? Di mana ada hadis? Daripada muka, dia kata ke belakang, dari belakang ke muka. Dari muka ke belakang, dari belakang ke muka. Sekali. Lepas tu, daripada muka ke belakang, dari belakang ke muka. Cubalah buat teka-teki dengan anak. Apakah dari muka ke belakang, dari belakang ke muka? Cuba tanya anak.
Kau tanya anak, tanya bapak tak tahu. Apa yang dan macam pula teka-teki kau ni. Ha. Cuba bagi teka-teki. Antar 3 balik 2. Itu apa? Ha? Antar 3 balik 2. Apa tu? Tu hadis tu. Orang mati. Antar orang mati. Harta, anak, amal. Balik, harta, anak. Tinggal Amal. amal. Itu antar 3 balik 2 tu guru bagi teka-teki tu. Antar 3 balik 2. Dia kata, cuba bagi teka-teki. Dari muka ke belakang, dari belakang ke muka. Apa tu? Itulah wuduk Rasulullah. Daripada muka ke belakang, dari belakang ke muka, sebab tu menyapu kepala. Buat 3 kali juga. Ni kira 1. 1. Bukan kira 2. Lepas tu kena ambil air lain. Ambil air lain. Lepas tu ambil air lain. Wah. Best lah. Kenapa best? Aku rasa dah. Tutup mic. Tutup mic. Ingat tu. Ini kereta punya motorbot ada. Buat dia rasa seronok. Allah, Nabi buat macam ni. Dia Rasulullah panggil. Mari kita lagu Kausar. Minum lagu Kausar tak haus-haus. Sampai bila-bila. Tak haus. Habis dalam syurga tu minum bukan sebab haus. Dalam syurga tak ada haus. Syurga ni minum nikmat. Cakap anak air apa? Air apa? Bulan puasa ni? Kasirah. Saya puasa ke berapa tu saya beli? Katira. Kasirah. Jadi apa? Buat berapa? Yang minum ni tak tahu apa dari sini. Trust ni? Asin soda Kasih ke? susu. Oh, askin soda susu. Adalah kecil manis naik. Tak boleh minum banyak Ustaz. Ha? Tak boleh minum banyak. Sikit-sikit sudah ada. Tahu sekali Ustaz. Tahu sekali. Dekat wangi pergi klinik kan. Rupanya doktor ni kenal saya. Dia kata saya pernah, saya ada juga ikut kelas Ustaz. Ustaz jaga diri, dia kata. Ustaz jaga diri. Kalau Ustaz sakit, siapa nak jaga kita orang? Allah, aku ni berubah. Siapa nak jaga kita orang kalau Ustaz mati cepat? Allah, sampai dia kata mati cepat lah. Siapa nak jaga kita orang? Ustaz jaga makan, dia kata. Jangan makan lepas isyak. Jangan makan lepas isyak. Apa? Kau orang jamu aku lepas isyak? Kelam maghrib, kelam isyak, maghrib saya tak makan. Pergi surau lari lah kelam isyak. Wah, lepas isyak ni, tak makan. Wah, ni. Lepas tu, jangan makan lepas isyak. Mana? Dengan lafaz lain, ni para muhadisin ni, dia memperterjemahkan dengan bahasa lain lah. Dengan lafaz lain, yang lafaz tu Rasulullah mengusap kepalanya, itu lafaz daripada Abdullah bin Yazid. Perkataan yang sebiji-sebiji lah. Dengan lafaz lain, beliau mulai dari bahagian depan kepalanya sehingga mengusap kedua tangannya sampai ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya ke bahagian semula. Bahagian depan lah. Gini. Tu saya kata kau tak belajar tak tahu. Tak belajar tak tahu. Kalau kita baca kitab ni, dia tak cukup lah. Dia tak cukup. Tapi budak sekolah menengah, dia boleh belajar macam ni lah. Dia nak habiskan syllabus dia. Tapi kalau kita pergi satu peringkat lagi, kita nak belajar macam ni. Okey. Menyapu kedua-dua telinga. Baca kitab dulu. Sebelah depan dan belakang dengan air yang lain daripada air menyapu kepala. Kalau habis sapu kepala, lepas tu terus sapu telinga, tu tak betul lah cara tu. Dia yang betul kenapa? Kena ambil air yang lain. Lepas maknanya dah ni, satu ambil air lain, dua ambil air lain, tiga, lepas tu ambil air lain, barulah sapu telinga. Barulah sapu telinga.
Dia kata. Jadi sunat dia sapu telinga. Syarat dia air lain. Sapu bahagian mana? Depan dan belakang. Caranya, tu nak tunjuk caranya. Memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk. Ruas atau tak? Ruas. Ni nama ruas. Ni. Selalu ni kita kata ruas ni dekat apa? Tebu. Tebu kan? Ni kau tengok ni macam tebu lah. Ni nama ruas-ruas ni. Dan orang kata seperti ada peribahasa. Buku dengan ruas. Buku dengan ruas. Kenapa dia kata buku? Apa? Buku dengan ruas ni maknanya apa? Maknanya jumpa benda yang yang sepadan lah. Manchester lawan Liverpool. Tu betul lah tu buku ruas. Manchester lawan dengan Kampung Pandan United, habislah kau pandan. Mau 20-0. Tak buku dengan ruas? Tak. Buku dengan ruas. Kenapa dia panggil buku? Buku. Ni ruas. Penumbuk, Ustaz. Ni buku. Penumbuk. Ni buku. Maknanya dia benda yang betul-betul kena dengan dia lah. Kena dengan dia. Bila ruas ini digenggam, dia jadi buku. Dia jadi buku. Buku ni benda yang betul keras. Buku dali. Tu bahasa Melayu tu lah. Ni ruas ni. Dia guna ruas. Tu kaedah ni, ruas. Apa dia? Ruas jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Lepas tu hukum menyampaikan air pada mandi wajib. Lagi boleh sampai ni, dia kena basuh. Dalam telinga lah. Ni sampai tak? Sampai. Ni sampai tak? Belakang anak telinga ni. Ni anak telinga, belakang ni. Mesti kena air tu mandi wajib. Ni ramai tak kena air ni. Ni sampai. Ni sampai. Ni sampai. Ni sampai. Selagi belum sampai. Dalam telinga tak wajib lah tak sampai. Ni. Dulu guru buat tangga dia gitu, dia tunjuk. Ni, dia mau letak ni. Letak ni. Letak gini, letak gini. Hak gini. Letak sampah. Ni sampah. Dia kat lantai. Ni sampah. Ni hak sini. Maksudnya kalau mandi wajib ni tak ambil air, tak buang situ, tak salah mandi. Sebab tempat yang paling terlindung pada mandi wajib, tempat paling terlindung kena air, ni. Tak percaya, nanti balik mandi Jumaat ni, ambil kapas, taruh sini. Bulung-bulung kapas, taruh sini, mandi. Jangan pegang, mandi. Lepas mandi, kita boleh keluarkan kapas tu kering. Kenapa? Dia ada shelter. Ni shelter. Mandi kalau air di atas tak kena. Ni. Even air daripada kiri. Mana ada air daripada kiri mandi, betul tak? Takkan kita tahu pipe sini. Betul tak? Tak mungkin mandi sini. Kita mandi sini. Jadi air daripada atas tak kena. Dia ada shelter. Ada orang telinga dia macam jalan meruas tu. Ada orang jalan macam jalan Bukit Gambir je sikit je. Ada orang telinga dia begitu lah. Tak jumpa ujung. Mana ujung telinga kau? Warna semacam gaung ni. Tu lagi kita kena air. Telinga layar. Tersembunyi. Orang kata telinga apa? Telinga layar. Tu telinga layar tak? Kata? Itu kan? Capang. Capang. Yang orang kata, orang kampung-kampung kata kalau letak kat perahu, berdiri, perahu tu jalan. Wah, jauh betul. Sebab tu nama dia layar. Orang panggil telinga layar tau. Maknanya dia boleh ganti layar tu lah. Letak diam. Angin tiup. Wah, jauh satu penghinaan tu lah. Telinga layar. Orang Melaka kata telinga layar. Telinga layar ni, anak kau telinga layar. Telinga layar. Tak apalah telinga layar pun tak apa. Telinga cantik tak dengar je Nabi pun tak guna. Telinga layar Nabi cakap diikut. Nabi kata basuh macam ni, aku basuh macam ni. Tak apalah layar pun tak apa. Ni. Apa dia kata ni? Ni jari ni. Ruas. Ni. Ke dalam lubang telinga. Dan edarkan kedua-dua jari itu, jari apa? Dua-dua jari ni
ke atas lipatan 3. Manakala dua ibu tangan diedarkan ke belakang dua juping. Jadi nyamai peranan ni dua ni lah. Ni dua ni. Satu di dalam, ni. Ni dalam, ni dekat belakang. Belakang. Ni belakang ni. Jadi begitulah. Gitulah. Gitu. Kalau kita pakai jari lain, maknanya kita tidak mengikut kaedah yang betul. Ini tak tahulah telinga aku kecil ke atau kalau engkau pakai. Dalam telinga? Ni? Ni? Sebab apa? Kalau orang tak tahu, kadang-kadang orang buat terbalik. Kau tengok buat terbalik tak? Dia masuk ni kat dalam. Atau dia guna jari lain. Ini dekat luar betul. Tapi dia tak guna jari ni. Kalau dia guna jari ni. Ni. Dia tengah ni dia guna. Itu dia buat. Salah lah, kenapa salah? Salah jari. Nanti jari ni akan cakap jari ni. Ni kerja aku. Kenapa kau pula ni? Nak buat macam mana? Tuan kita bodoh. Kawan sini lah. Tuan lain lah. Tuan kita tak belajar agama, babe. Tuan kita bodoh. Terpaksa aku masuk rumah dia dengan kau. Ni bukan kerja aku. Aku ada kerja lain. Apa kerja dia tengah ni? Bila marah. Tak boleh cakap lah. Patutnya kau. Ni kerja kau. Kau jawatan kau adalah pembersih telinga waktu wuduk. Mulia kerja kau. Kenapa aku tak dibenarkan? Kenapa kau pula ni? Kadang-kadang pakai ni. Yang kecil je dia buat kerja. Tu saya kata, takut dia kata, kenapa aku yang masuk? Kenapa tak engkau? Nak buat macam mana? Tuan kita bodoh, tak belajar. Patutnya engkau lah, bukan aku. Jadi dia kata apa? Dia tak belajar mana tahu. Ini nasib baik dia pakai aku dulu. Kalau dia pakai yang lain, macam ni dia buat. Lagi aku tak dapat bakti pada dia. Ni. Kita belajar dengan disiplin ilmu, dengan apa yang ulama ajar, kita follow je. Jangan cari hikmah, kenapa ni, kenapa tak ni, kenapa gini, kenapa tak gini. Ada benda yang ulama beritahu, ada benda yang ulama tak beritahu. Salin cepat, bateri dah habis. Bateri dah habis, salin cepat. Menyapu kedua belah telinga dan dari belakang dengan menggunakan air yang lain. Dari Ibnu Abbas, salin cepat ni, bateri dah habis ni, kita padam ni. Tak ada lagi kita. Rasulullah mengusap kepala dan dua telinga dia. Dia nampak Rasulullah buat. Dia nampak Rasulullah buat. Beliau memasukkan dua jari telunjuk ke bahagian dalam daun telinga. Rasulullah guna jari telunjuk. Kenapa kau guna telunjuk? Rasulullah guna jari telunjuk. Tu jawapan dia. Sedangkan kedua jempolnya, jempol bukan bahasa Jawa tau. Orang Jawa cakap ambil gambar. Ini orang Jawa cakap apa? Jempol kan? Ini bahasa kitab ni, bukan bahasa Jawa. Saya dulu dekat Mekah ambil gambar. Jempol, buat jempol. Apa benda jempol? Tanya Ustaz, jempol ni bahasa Arab ke? Bahasa Jawa lah ni yang jempol. Ustaz dah lali, mutara ni orang sejangkang. Jempol. Kita tengok orang yang buat sini, kita buat sini, rupanya ni jempol. Rupanya ni jempol. Dalam kitab sebut, jari ni nama jempol. Jadi tahu tak ni apa ni jempol? Tahu? Orang Jawa ke? Tak. Tapi ada tahulah. Macam mana nama jempol? Saya bila belajar pun tahu. Tak tahu nama jempol. Yang tahu yang dekat di 9 tu apa? Jempol kat nama kan? Dululah sebutan generasi baru ni. Mungkin. Tak tahu lah memang lah. Ni bahasa Tok Nenek ni. Dan kedua jempolnya. Ni kau tak ngaji tak tahu apa benda jempol ni.
Di bahagian luar, daun telinga. Telinga dia pakai batang daun. Kenapa? Dia rupa macam daun. Macam daun kot. Mungkin macam daun lah. Beliau mengusap di sisi luar dan dalam telinga. Usap. Jadi kita usap tangan. Kita gerakkan lah. Jadi usap ni. Usap. Jempol dekat luar, telunjuk kat dalam. Kat sini tak pakai jempol, dia panggil ibu jari. Nanti kalau dah tua, masuk pondok, dah pencet KKR, baca kitab, ini Masalah Al-Badrain ni, kitab Ibn Taimiyah ni, syarah dia, Masalah Al-Badrain. Dan kat tulisan pun ada tulis jempol. Tengok jempol. Saya dah tahu Ustaz, dulu saya kerja saya belajar jempol ni. Jempol ini. Orang lain tak tahu lagi, kita dah tahu dah. Syukurlah belajar ni. Jempol di bahagian luar telinga. Dan Abdullah bin Abbas ni, Ibnu Abbas ni, dia kata, dia nampak Rasulullah mengusap di sisi luar dan dalam. Sahabat tengok, sahabat cerita. Dan dengan rahmat Allah, izin Allah, cerita tu sampai kat kita. 1400 tahun cerita, original sampai. Tak ada pindaan, tak ada. Allah jaga perkataan sahabat ni, Allah jaga. Perbuatan Rasulullah jaga. Jaga sampai kita. Nanti besok kita ajar anak kita, sampai kat anak kita. Rasulullah menggunakan telunjuk dan jempol. Ni balik pejabat dekat cuba tanya orang sebelah. Kalau tak Rasulullah sapu telinga, digunakan telunjuk dan jempol. Dah hilang Ustaz. Dah habis dah tu bateri Ustaz. Terputus. Hilang dari radar. Habis bateri kabarnya. Ni siapa? Kak Lia kabar. Tahu seronok kena bodoh. Syok dia awak. Weh, kusyok. Bateri dah habis dah. Bagi ni bagus kena macam tu, padan ke muka ni. Saya tak cakap orang lain lah, saya lah. Tak apa, badan muka kita sendiri. Ya. Ustaz terlupa bawa charger, nanti saya beli power bank lah ke dia. Senang sikit, kesian dia. Nanti lupa bawa power bank. Yelah. Tu. Diana, ni. Ustaz, suara tak ada, suara. On. Tu dia. Tengok tak? Dengar. Bengang. Kau dah tubik dah, tak nampak dah. Kau tubik dah ni. Ada. Tubik dah. Okay. Dah. Manakala dua ibu tangan diedarkan di belakang dua cupingnya. Ini sunat buat serentak. Tak ada buat macam ni, buat macam ni, tak ada. Sunat buat serentak. Kemudian lekapkan dua tapak tangan yang basah sedia itu, dua tapak tangan itu, pada kedua-duanya. Kedua-duanya tu dua-dua apa? Telinga. Jadi buat macam ni, lepas tu buat macam ni. Kenapa? Allah alam. Tak tahulah kenapa. Dulu tak tanya pun guru. Dulu ada ngaji, guru garam. Tanya pun takut. Membuat je lah, kata. Membuat je lah. Gini. Adalah sebab dia. Mungkin dia berjaga kesihatan telinga tu, mana dia tahu. Betul tak? Pastilah apa yang ulama suruh ni, pastilah benda yang baik. Pastilah Nabi buat ni, pastilah benda yang baik. Tak ada makruh sekalipun. Tak ada menyalahi yang utama sekalipun. Pastilah benda baik. Ni kena ada keyakinan lah. Kena ada keyakinan. Dulu ada kadang-kadang kawan ni. Yelah, tak tahulah macam mana kan. Dia kata, aku tak setuju lah kalau imam kat Malaysia pakai jubah. Kata. Lepas tu imam kat Malaysia pakai jubah Melayu. Sebab kita orang Melayu ke. Saya pun malas nak cakap orang macam ni. Macam dia kata orang kat Malaysia pakai serban lah. Dia kata patutnya orang Malaysia pakai songkok pun nak pakai. Bukan pakai serban. Dia cakap dengan saya, tu saya tengah pakai serban. Jadi dia membuka bicara saya lah. Saya kata, satu benda lah saya cakap dengan dia.
Engkau yakin tak dengan Rasulullah? Yakin. Kau yakin tak apa dia pakai itu adalah terbaik? Tapi dia kata orang Arab semua pakai serban. Dia kata. Memang dia pakai serban. Dia kata Abu Lahab pakai serban. Aku tanya mana kau tahu Abu Lahab pakai serban? Dia kata sebab orang Arab pakai serban. Dia kata budaya orang Arab pakai serban. Dia kata. Ni orang cakap lah. Lepas tu saya kata apa? Jangan pakai serban kau Abu Lahab. Dia bodoh nak pakai Abu Lahab apa? Pegang pada keyakinan apa Rasul buat ni terbaik. Bukan baik tau. Terbaik. Cara dia makan, cara dia pakai, cara dia cakap dengan bini dia, cara dia cakap dengan Aisyah, wahai Aisyah, hati kau dan hatiku bagaikan talinya bersimpul mati. Dia pernah cakap macam ni. Orang balik rumah garang, bukan ada aman semua ni, kau cakap dengan rumah. Lain lah macam. Dah macam abang ni apa hal ni? Nak mati lagi dia. Aku ikut sunnah. Cakap. Rasulullah pernah cakap dengan Aisyah. Aisyah ni dia ni muda. Dia tengok Rasulullah ni sana sini. Dia rasa apa jadi kita ni? Dia kata gitulah. Apa jadi antara kita ni? Rasulullah kata, hati kau dan hatiku bagai tali tersimpul mati. Romantik dengan bini dia. Balikkan cakap lah. Hati kau dan hati aku bagai tali bersimpul mati. Bang, ini 10 malam terakhir bang. Jangan buat gitu bang. Tak pernah cakap begini yang. Apa hal ni? Tak. Tadi belajar. Nabi cakap gitu dengan isteri dia. Bagai tali bersimpul mati. Okey. Dan tekapkan 2 telinga. Jadi kita buatlah. Satu, kepala tadi kita belajar, temukan 2 ujung jari. Dan dulu guru cakap, letakkan ini, jempol ni, jempol kat sini, letakkan sini, dan tarik. Dalam keadaan jempol ni tak gerak. Itu lah. Itu. Ni kat sini, tarik. Kemudian, ke depan. Satu. Ambil air lain. Tarik. Kemudian, tak ada lakung, tak apa. Sebab dia Ustaz, sapu. boleh Ustaz. Kalau orang perempuan boleh buat macam tu? Sapu Boleh. ke depan ke belakang? Duduk belakang. Orang perempuan boleh? Kalau rambut banyak macam mana buat? Sapu kepala, dia bukan sapu rambut. Tak payah ambil kot sini, ambil rambut. Ini sudah ikan shampoo. Tarik dengan jari sampai ke ujung, dia kata. Bohong dengan shampoo tu. Saya lagi shampoo, tak boleh dia buat tu. Dia buat rambut merebang, lepas tu dia ambil jari kan. Wah, rambut anda tidak apa. Tidak kusut. Kalau rosak rambut, dia rambut dia memang cantik. Itu boleh shampoo 80 kali boleh keluar iklan. Kalau tak ada rambut Ustaz. Tak ada rambut. Lepas tu dia ambil tak ada rambut. Shampoo sampai tak ada rambut. Baru shampoo tak laku. Okey. Lepas tu telinga tekap. Allah Akbar. Dapat buat tu nikmat tu. Okey, cukuplah. Cukup. Tanda lagi, Baman. Disarut janggut. Janggut pula. Mulut sudah, hidung sudah, telinga sudah, kepala sudah, janggut pula. Orang lelaki jangan cukur janggut. Dia kalau 3 kali cukur, dia haram. Itu Ustaz Zakaria tu. Paroi. Dia ada cakap kat OP dululah, masuk belajar. Celah disarut, celah janggut. Okey, cukup lah. Minggu depan tak ada kelas Katanya ramai ada cuti. Minggu depan tak ada kelas, kita cuti lah. Nak ucap selamat hari raya pun nak buat lagi Selamat beribadah pada 10 terakhir. Selamat mendapat rahmat Allah. Selamat mendapatkan ampunan Allah. Selamat mendapat Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maaf. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
الحمد لله Terima kasih Ustaz. الحمد لله 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 الحمد لله